Tapi di bawah tajuk Kitabus Solah. Jadi maknanya kita duk ngaji bab wuduk, duk ngaji bab tayamum, ngaji bab mandi wajib, ngaji bab basuh najis, itulah dia belajar hal semayang. Berarti tidak ada Kitabut Taharah. Tapi kitab Wisyah ni dia seumpama kitab-kitab yang lain juga. Dia ada tajuk suku, tajuk taharah. Tajuk semayang, tajuk suku. Jadi bukan kata tajuk lain-lain ni. Sebab kita semayang adalah melengkapi rukun dan syarat, itu semayang. Kemudian rukun dengan syarat ni mana dulu? Syarat dululah, rukun kemudian. Maka belajar bab syarat dulu. Belajar bab syarat, bab taharah ni, inilah dia belajar hukum hakam sembahyang. Biar faham kedudukan kita ni. Ada ni. Dan kita ni kata dia memulai dengan Kitabut Taharah kerana taharah ni setengah daripada syarat untuk sah sembahyang seseorang. Bukan setengah, bukan taharah, syarat utama bagi sah sembahyang seseorang. Sebab bicara suci dah hadas kecil, hadas besar panjang. Bicara berkaitan dengan suci daripada najis panjang. Alat utamanya air. Bicara air panjang pula. Ada ni. Bab taharah, syarat sah sembahyang. Bicara syarat sah sembahyang menghadap kiblah, pendek je. Bicara syarat sah sembahyang menutup aurat, pendek je. Ada. Itu syarat sah sembahyang belaka tu. Pendek je bicara. Hak panjang bicara adalah bersuci daripada hadas kecil dan besar dan bersuci daripada najis. Hak tu panjang. Sebab itulah bab taharah ni, dia bab suci ni bab satu tajuk suku dan dimulai pula dengan pembicaraan taharah, pembicaraan bersuci. Yang mana pembicaraan taharah bersuci ni, kalau dalam fiqh Islami wa adillah tu, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahawa berkaitan dengan taharah ni ahammiyatun kabiratun fil Islam, dia kata. Ahammiyatun kabiratun fil Islam. Perkara yang penting, yang besar dalam Islam. Kenapa? Kerana taharah ni lah, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, adalah syarat yang berkekalan untuk sah sembahyang. Syarat yang mana untuk sah sembahyang, syarat ni berkekalan. Taharah kena berkekalan. Olah sah sembahyang. Dalam sembahyang benda ni kedatangan hadas, batal sembahyang. Kedatangan najis, batal sembahyang. Jadi nak sah sembahyang, syarat yang berkekalan adalah taharah. Yang mana sembahyang ni amalan yang berulang tiap hari 5 kali. Yang mana sembahyang tiang agama. Jadi oleh kerana sembahyang ni berulang-ulang kali, 5 kali saya sembahyang tiang agama, syarat untuk sah sembahyangnya adalah taharah. Maka taharah adalah perkara penting yang besar dalam agama. Ahammiyatun kabiratun fil Islam. Taharah satu perkara penting yang besar dalam Islam. Mana kalau kita penting bab Islam, ngaji molek bab taharah ni. Sebab taharah ni berkaitan dengan sah batal sembahyang kita tiang agama. Tambahlah Islam. Belajar bab taharah pun tidak, belajar bab sembahyang pun tidak. Kadang-kadang bukan setakat dak belajar, bahkan orang belajar bab taharah ni, belajar bab air dikomankan. Belajar bab wuduk, bab tayamum, dia pandang kecil, pandang remeh. Belajar bab hid dan nifas, apa dia pandang sini. Oh Allah, duk sibuk dah kotor orang dalam masjid. Pandailah orang puang tu, tengok. Dia pandang sini je. Saya ngajar mula-mula dulu, macam-macam orang kata. Bab mengajar bab hid nifas tu. Sekarang ni barulah. Ni orang ni pun bicara tajuk haid dan nifas. Tak malu-malu dah sekarang ni. Tak malu-malu dah. Ustaz pun tak malu-malu dah. Buat satu program, tajuk dia haid dan nifas. Saya tidak pernah buat program gitu. Saya baca kitab, macam kitab Wisyah ni lah, sampai masa tajuk haid dan nifas. Orang sekarang ni bagus dah. Maknanya dia kemukakan ke hadapan. Ni tajuk haid nifas. Dia memang tajuk khusus. Mana bukan kata jumpa tajuk haid nifas kerana kita baca kitab tu siapa ditajuk dia. Dah. Bagus lagi tu. Ada ni. Sebab apa? Penting tu bab haid nifas berkait dengan semayang. Tapi kalau dulu
Bukan kata orang hok tak ada asah ni kata sini macam-macam. Ustaz pun duk kata macam-macam. Oh, kalau nak pakai Allah kata orang kok, pada ngajar lah jawapan dia. Ustaz pun kata, ngajar baik nipah saja, dia kata. Allah, bila pula kita ngajar baik nipah saja? Ni, dalam kitab Wisyah ni. Nak siapa tajuk hik dan nipah? Bertahun baca kitab Wisyah. Siapa tajuk hik dan nipah? Tapi siapa masa tajuk nipah, ngajar baik nipah saja. Ngajar baik nipah saja. Dulu. Padahal itu berkait dengan sembahyang tu macam mana. Ramai mana orang perempuan yang tidak memahami haid dan nifas tinggal sembahyang mudah-mudah. Ni orang panggil nak agama. Dia gitulah. Dia kadang-kadang agama ni di lidah, agama di mulut. Payahlah sikit. Dia tak faham agama ni. Ruh agama tidak faham dengan agama ni. Setakat cerita nak agama, semangat agama, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, pergi Mekah acak kali agama dah dia ingat. Asas agama setakat ceramah, tajuk-tajuk umum gitu je. Hak tajuk secara berkitab, tauhid secara berkitab, fiqh secara khusus berkitab, tasawuf secara khusus berkitab. Sekarang ni je, alhamdulillah dah. Orang minat dah berkitab, itu pun segelintir je. Sebab mengaji berkitab dengan ceramah umum, biasa ramai ceramah umum. Faham ni? Ceramah umum, panggil selebriti, buatlah tajuk keluarga ke, tajuk anak-anak ni, keluarga yang sakinah ke, anak yang soleh ke, macam mana jadi ibu bapa yang misali ke. Gitu dia beri ceramah penuh orang. Tapi kalau ngaji kitab, sebab apa? Sebab dia tak pernah pun belajar agama secara berkitab. Jadi dia tak tahu yang duk ngaji berkitab ni apa benda sebenarnya. Apa benda yang duk ngaji berkitab ni? Lepas sambung. Nak dia habis satu-satu kitab bertahun. Kitab pula kitab Jawi. Kenapa orang duk belajar sangat ni? Dia tak tahu. Sebab dia perasan macam sebut agama, dia faham agama. Dia tak faham agama. Dia tak ngaji berkitab, takkan faham agama. Dengan ceramah umum gitu, sekali-sekali boleh lah. Tapi kalau nak berkekalan dengan ceramah gitu, takkan faham agama. Berat lagi ni, akidah pun tak faham. Tapi mulut cerita agama. Nak keberkatan, nak kesejahteraan, mana agama? Mana agama? Cuba tunjuk apa dia agama. Kuliah-kuliah agama pun tidak berkembang, tidak bertambah. Mana agama? Mengapa? Agama di lidah. Agama hanya di slogan sahaja. Nak faham agama, kena balik pada pengajian berkitab. Kalau kita bab tauhid, ada kitab kita ngaji. Ini pegangan kita ni, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bab sembahyang ni, kita ada kitab. Kita mengaji kitab ni, Wisyah contohnya. Kalau cerita bab tasawuf, kita ada kitab Penawar Hati, biar ada khusus. Sebab tu orang duk ngaji, kadang-kadang orang belajar ni bukan dekat-dekat. Bukan dekat-dekat orang nak belajar ni. Tapi kenapa orang duduk istiqamah belajar? Istiqamah belajar kenapa? Tapi bagi orang yang tak tahu pengajian berkitab ni, dia pandang apa agama kita semayang dah kan? Ada. Sebab tu kata kalau pengajian berkitab segelintir je, minoriti je kita kata orang minat. Sebagainya hanya setakat wa'amal. Kalau masuk kita tempat kuliah pun ceramah umum sahaja. Itu sahaja. Ceramah umum gitu je. Dia tak ada kata nak tupu. Tauhid satu kitab, fiqh satu kitab, tasawuf satu kitab. Dia tak tahu kepentingan ilmu berkitab. Orang mengaji pun istiqamah. Saya mengajar ni pun kadang-kadang